أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
إله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله رسول الله يا 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 الله يا
Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kami kembali padamu ya Allah. Kami kembali kepadamu ya Allah. Kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami menyesal ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Ya Allah. وندمنا على ما فعلنا إلهي نستني الفردوس فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وهي Tuhan ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu. Subur
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum bima sabarta warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuh ala rifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang besar yang kecil, yang zahir dan yang batin ya Allah. Kami bertaubat kepadamu dari segala dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Selamatkanlah kami dari azab sakratul maut, dari azab kubur, dari azab kebangkitan yaumul qiyamah, dan daripada azab neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami ke jalan yang Kau ridai. Kasihanilah kami, kami hamba yang lemah, yang dhaif, yang mengharapkan rahmat dan belas kasihan-Mu. Terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk mengikuti sekali lagi pengajian kita di daripada kitab An-Nihaya fil Fitani wal Malahim, iaitu kitab yang membicarakan tentang berlakunya kiamat dan apa yang seterusnya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan nasihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, diterima semua amalan dan diampunkan semua dosa, dan dimatikan dalam husnul khatimah dengan barakat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan kita bacakan Fatihah.
kepada tuan pengarang kita Al-Imam Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir dan ulama hadis dan ulama pada tahun 774 Hijrah. Sudah hampir 700 tahun dia meninggalkan kita. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, semoga Allah merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan barakah ilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, dalam pengajian semalam kita telah menyebutkan beberapa riwayat hadis dan juga daripada potongan ayat-ayat Quran yang membicarakan tentang hari kebangkitan. Kita telah mengatakan apabila manusia itu dibangkitkan daripada kubur-kubur mereka, mereka terbagi pada 3 bahagian manusia. Ada kelompok yang menunggang, alhamdulillah, itulah manusia yang beruntung, yang bertuah, dan ada yang berjalan kaki. Dan ada pula yang ditersembam mukanya ke atas tanah dan ditarik atas mukanya di atas tanah itu. Na'udzubillah min zalik. Tapi bagaimana mereka boleh berjalan di atas muka mereka? Maka baginda Nabi menjawab, Allah yang menjalankan mereka atas 2 kakinya, berkuasa untuk menjalankan mereka di atas muka mereka. Dan mereka bangkit dalam keadaan summum bukmun umyun, iaitu mereka dalam keadaan buta dan pekak dan bisu. Itulah Allah hinakan mereka. Siapa mereka? Itulah dia orang-orang yang tak beriman, tak beriman kepada Allah Ta'ala, dan juga orang-orang yang ahli maksiat. Na'udzubillah min zalik. Dan demikianlah orang-orang yang mukmin yang dibangkitkan dalam kubur mereka, daripada kubur mereka, wajah mereka bercahaya dan senyum gembira. Manakala wajah orang kafir, orang-orang yang tak beriman dan juga orang-orang yang ahli maksiat, muka mereka gelap segelap-gelapnya. Na'udzubillah min zalik. Dan kita dah mengatakan bahawa hari kiamat itu, iaitu hari kiamat tak akan berlaku melainkan pada hari Jumaat. Itulah tiupan sangkakala yang kedua, iaitu ke waktu kematian, iaitu pula hari Jumaat. Jadi daripada malam Jumaat, semua makhluk Allah maupun haiwan, pokok, batu, kayu, semuanya dalam ketakutan, takut-takut besoknya hari kiamat. Dan hari kiamat itu berlaku pada waktu azan subuh hari Jumaat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, begitulah manusia apabila mereka dibangkitkan daripada kubur mereka, hufatan berkaki ayam, uratan bertelanjang bulat, ghurlan dan tidak bersunat lagi. Itulah keadaan manusia seperti mana mereka datang ke dunia dengan keadaan berkaki ayam, telanjang dan tidak berputus pusat dan juga sunatnya belum bersunat. Begitulah mereka akan dikembalikan di waktu dibangkitkan di padang mahsyar. Dan kita telah mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkan dunia ini, bukit-bukit semua bergerak dan akan menjadi debu-debu. Dan begitulah Allah akan ratakan bumi ini. Rata, tak ada bukit tinggi, tak ada yang lembah yang rendah. Semua sama rata untuk dibangkitkan seluruh manusia. Dan apabila nak ditiupkan sangkakala yang kedua itu, Allah SWT sebelum itu turunkan hujan, yang di mana hujan ini akan mencari sekalian, kita katakan ajbuz zambin, iaitu di hujung tulang sulbi kita, di mana kena saja air hujan ini, dia akan tumbuh macam pokok bawang, jasad kita akan tumbuh kembali, tulang belulang kita, badan kita, jasmani kita. Dan apabila nak ditiupkan sangkakala yang ketiga, yang nak ditiupkan itu ialah dibangkitkan manusia, Allah Ta'ala panggil semua roh. Roh yang beriman bercahaya-cahaya, roh yang tak beriman gelap gelita. Diambilnya roh tu, dicampak dalam trompetnya malaikat Israfil. Bila malaikat Israfil tiup saja trompetnya itu, maka berhamburanlah sekalian roh itu dan mencarilah jasad-jasad mereka dan masuklah mereka ke dalam jasad mereka. Dan dengan itulah mereka pun dibangkitkan daripada kubur mereka. Dan manusia yang pertama sekali dibangkitkan daripada kuburnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi, dan 2 sahabatnya, iaitu Abu Bakar dan Umar. Dan demikianlah, iaitu semua ulama yang ditanam di kubur Baqi di Madinah, dan kubur Ma'la di Mekah, dan Syubaika juga di Mekah, dan kemudian barulah seluruh dunia. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kita telah sebutkan semalam,
Iaitu apabila manusia dibangkitkan daripada kubur mereka, maka mereka akan berada dalam keadaan yang sangat huru-hara. Di mana huru-hara itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Apakah tidak mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan untuk menghadap pada hari yang besar, di mana hari yang mereka manusia menghadap kepada Rabbul Alamin. Maka pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Rasulullah SAW, yubathun nasu yaumal qiyamah was-sama tatishu alaihim. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat dan langit pada masa itu sangat-sangat sedikit sekali airnya dan sangat-sangat panas sekali hari itu. Allahu Akbar. Dan oleh kerana tersangat panas itu, maka manusia semua akan berpeluh-peluh. Iaitu sebagaimana sabda Nabi SAW, Innal arqa yaumal qiyamah. Sesungguhnya peluhnya pada hari kiamat itu akan memenuhi di muka bumi ini. Mereka akan berpeluh selama 70 ama, 70 tahun. Allahu Akbar. 70 tahun mereka akan berdiri di atas pada mahsyar itu dengan dipanaskan oleh matahari. Dan sesungguhnya akan sampailah peluh mereka itu, ada yang sampai kepada dada, ada sampai ke rongkong, ada sampai ke mulut mereka, dan ada sampai ke telinga mereka. Allahu Akbar. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abi Dunya mengatakan daripada Miqdad bin Aswad mengatakan, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, apabila hari kiamat maka didekatkan matahari itu kepada hamba-hamba Allah sehinggalah sampai sekadar 1 mil atau 2 mil. Mil itu dari segi bahasa Arab ada 2 makna. Satu makna mil itu ialah kayu celak yang digunakan oleh orang untuk memakai celak. Iaitu kayu celak tu sejengkal aja panjang. Jadi sejengkal saja. Ataupun mil itu dengan mana satu batu, 1 mile. Mile. Jadi mil itu bahasa Arab, mile bahasa Inggeris. Jadi satu batu. Walaupun satu batu pun, dah sangat dekat tu. Itulah dia. Ataupun 2 batu. Itulah manusia akan diletakkan bawah matahari yang tersangat dekat sekali kepada mereka. Dan begitulah baginda menyambungkan lagi. Dan mereka akan berpeluh. Antara mereka tu peluh mereka sampai ke 2 lutut mereka. Ada yang sampai kepada 2 buku lalinya. Buku lali lagi bawah lah. Ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pusat, ada yang sampai ke kerongkong, ada yang sampai ke mulut, ada yang sampai menutup ke telinga. Itu semua masing-masing dengan amalan dia tuan-tuan ya. Jadi kalau orang yang amalan yang baik-baik, insya-Allah mungkin sampai ke kita katakan paras lutut dia saja ataupun buku lali saja. Tapi kalau amalan-amalan dia itu tidak baik, maka sampailah dia kepada mulutnya sampai ke telinganya. Allahu Akbar. Begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga dikatakan hadisnya hasan sahih dan dikeluarkan juga oleh Imam Muslim daripada Hakim bin Musa. Ya, demikianlah Ibnu Mubarak daripada Imam Malik bin Maghul daripada Ubaidullah bin Izaz mengatakan, kaki-kakinya manusia pada hari kiamat sepertilah anak-anak panah dalam trompet. Kita katakan iaitu karnon. Karnon tu kita kata tanduk. Jadi kalau tanduk tu dijadikan lubang tanduk. Kemudian kalau kita katakan anak panah tu diletakkan sebagai tempat kita sangkutkan anak panah ya. Jadi kita gantungkan kat tembok kita, rumah kita. Jadi maksudnya bahawa manusia punya kaki tu semua berempit-rempit. Allahu Akbar. Berempit-rempit dekat sangat. Allahu Akbar. Was-sa'idul ladzi yajidu li qadamai, dan orang yang selamat ialah mendapati 2 kakinya ada tempat untuk dia pijak. Masya-Allah. Itu orang yang selamat. Orang selamat ada tempat dia pijak kaki dia, boleh pijak atas bumi. Tapi orang yang celaka, na'udzubillah, semua berempit-rempit kaki dia. Antara satu sama lain, berpijak-pijak antara satu sama lain. Allahu Akbar. Itu hari kiamat tuan-tuan, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Dan ditambahkan kepanasan matahari itu 99 kali ganda. 99 kali ganda. Kalau kita sekarang ini, kita katakanlah temperature kita kata 30, 35. Kalau di padang pasir mungkin sampai 45.
Kalaulah kita kata kali 45 tu kalikan 99 kali ganda, dah Masya Allah 4,455 temperature degree macam mana. Cair kita tuan-tuan. Allah, cair. Tapi tak cair, tak mati. Allahu Akbar. Ya Allah, selamatkan kami yaumul mahsyar ya Allah. Lindungilah kami daripada kepanasan yaumul mahsyar. Kami tak sanggup menghadapinya ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami dapat berlindung di bawah bayangan arasy-Mu dengan berkat Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbal. Kita orang beriman tuan-tuan, apa yang kita dengarin semua bukanlah perkara mustahil, kerana ia datang daripada Rasul, datang pada Allah. Allah sajalah yang dapat selamatkan kita ya. Sebab itulah kita kena dengar semua ni. Jadi jangan kita maaf kata syok saja kat dunia, seolah-olah tak ada balik ke akhirat tu, tak ada benda untuk kita. Jangan. Besok akhirat lagi susah lagi kita, bukan senang ya. Allahu Akbar. Dan berkata Walid bin Muslim daripada Abi Bakar bin Sa'id daripada Mughith bin Summa, qala turkadu syamsu fawqa rusuhim ala zar'a, iaitu didekatkannya matahari di atas kepala manusia sekadar satu zirak, satu hasta saja, satu hasta. Wa nufikha abwabu jahannam, ditiupkannya bahang api neraka jahanam itu, ditiupkan bahang api neraka jahanam, ditiupkan kepada orang di padang mahsyar. Panasnya terkeluar dan sehinggakan napas-napas, dan begitu juga bahang-bahangnya, sehinggakan air-air sungai itu menjadi kering. Air sungai menjadi kering. Dan apabila air sungai menjadi kering, jadinya tinggal tu di bawah sungai itu, bau busuknya lebih busuk daripada bangkai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetapi orang-orang yang berpuasa, Allah Ta'ala letakkan mereka di bawah bayangan arasy Allah. Allahu Akbar. Dan begitulah dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal araqa yalzimul mar'a, sesungguhnya air peluh manusia itu akan senantiasa bersama dengan manusia itu di padang mahsyar, sehinggalah berkata manusia-manusia yang tersiksa itu, ya Rabbi irsalaka bi ilan nar ahwanu alayya mimma ajidu, ya Tuhanku, hantarkan aku ke neraka, itu lebih ringan bagi aku daripada apa yang aku hadapi sekarang. Ini dah tak tahan daripada mahsyar, tapi neraka lagi dahsyat lagi. Itulah dia tuan-tuan ya. Ni jam, maaflah, hore-hore, happy-happy, ketawa-ketawa, semayang tinggal tak kisah, pakaian tak tutup aurat tak kisah, dosa maksiat tak kisah, happy. Berapa lama? 1000 tahun, 100 tahun tak ada. Sekejap saja. Tapi bila besok dia mau mahsyar dengan keadaan dia tak bertaubat, tak lagi dapat pengampunan Allah, dengan matahari yang sejengkal atas kepala, atas satu batu atas kepala, dengan peluh sampai ke kerongkong, sampai ke mulutnya, sampai ke telinga dia. Allahu Akbar. Dan kemudian tak tahan dia, 70 tahun dia di bawah matahari itu, dengan peluhnya menenggelamkan dia. Dan sampai dia sanggup minta, ya Allah, sudahlah masukkan aku neraka, sudahlah masuk aku neraka. Na'udzubillah min zalik. Itulah orang-orang yang derhaka pada Allah, yang tak beriman kepada Allah. Tetapi dalam masa yang sama, 7 golongan yang Allah Ta'ala selamatkan mereka dan berlindung mereka di bawah bayangan arasy Allah Ta'ala. Begitulah hadis sahih daripada Imam Muslim dan Imam Bukhari rahimahullah Ta'ala, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilhi yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang Allah Ta'ala letakkan di bawah bayangan arasy-Nya pada hari yang tak ada bayangan melainkan bayangan arasy-Nya Allah. Itu saja. 7 golongan. Siapa dia? Carilah kita tuan-tuan ya. Adakah kita boleh masuk dalam salah satu 7 golongan itu? Pertama, imamun adil, imam yang adil. Pemimpin yang adil, pemerintah yang adil, ya, seorang government yang adil, seorang raja yang adil, seorang presiden yang adil, dan seorang pemimpin maupun dalam persatuan, dalam kita kata rumah tangga, dia adil kepada isteri dan anak-anaknya, adil kepada orang kampungnya, adil pada orang ahli persatuannya, adil kepada rakyat jelatanya. Jadi kena adil, imam yang adil. Imam yang adil ini akan duduk di bawah bayangan arasy Allah. Dan imam yang adil ini tidak akan mengkhianati rakyatnya. Antara contohnya kita punya
imam-imamnya 4, iaitu khalifah-khalifah kita yang pertama, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Dan begitu juga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, yang di mana dikirakan sebagai khalifah Rashidin yang kelima. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, waktu dia menjadi khalifah, dia sedang menulis surat untuk governor dia. Dia sedang tulis waktu malam dan dia pakai lampu minyak. Dan datanglah satu orang tetamu, dan bila datang tetamu itu, dia pun padamkan api minyak tu. Kemudian tetamu ni terkejut. Khalifah tadi dalam terang, kenapa sekarang ditiupkan apinya sampai gelap? Kata khalifah, tadi aku sedang tuliskan surat kepada governor aku, urusan kerajaan, urusan pemerintahan, dan ini minyak yang membakar ni adalah daripada wang rakyat aku. Tapi sekarang bila kau datang untuk jumpa aku sebagai private, iaitu bukan urusan kerajaan tapi urusan peribadi, maka aku padamkan api minyak ini, kerana kalau aku gunakan api minyak ini yang daripada wang rakyat, aku sudah mengkhianati rakyat aku. Allahu Akbar. Inilah dia raja yang adil, ya, pemimpin yang adil. Bukan pemimpin yang itulah kesempatan dia nak kumpulkan harta, nak ambil harta rakyat untuk membinakan empire dia. Bukan itu raja yang adil. Dan bukan juga orang yang telah diberi amanah, kemudian dia mengambil harta daripada syarikatnya, daripada company-nya untuk kesenangan diri dia, untuk buat sesuka hati. Bukan itu orang yang adil. Itu semua pengkhianat. Jadi orang-orang yang pengkhianat semua akan nanti dapatlah balasannya nanti di yaumul qiyamah kelak. Ini jangan happy lah dia dengan dia punya harta kekayaan dia. Tapi berapa lama? 1000 tahun, 100 tahun pun tak ada. Tapi besok di hari akhirat barulah dia kenal akan azab-azabnya. Itulah dia. Yang pertama yang selamat, yang dapat di bayangan arash Allah Ta'ala yaumul qiyamah, ialah imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah. Pemuda yang membesar dalam ketaatan kepada Allah. Dari muda dia taat. Alhamdulillah. Sampai besar, sampai dia meninggal. Masya Allah. Orang ini, pemuda ini, wahai pemuda-pemuda yang ada sekarang, ambillah kesempatan ini. Kerana kesempatan ini tak akan datang lagi berulang. Setiap kita semua melalui muda kita, dan lepas masa muda kita, kita akan melalui alam tua pula. Dan kita tak jumpa lagi alam muda kita. Jadi masa alam muda sekarang ini, ambillah kesempatan. Betulkan diri kita, betulkan amalan kita, jauhkan diri kita pada segala dosa dan maksiat. Buat amal-amal tanya Allah telah perintahkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita sampai akhir umur kita istiqamah, dan kita akan dapat di bawah bayangan arash Allah yaumul qiyamah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan orang yang ketiga, golongan yang ketiga, rajulun qalbu mu'allakum bil masjid idza kharaja min hatta ya'uda ilaihi. Seorang yang hati itu melekat kepada masjid, bila dia keluar pada masjid, ingat lagi bila nak pergi masjid. Orang yang jaga 5 waktu solat, mesti nak sembahyang pergi masjid. Dah keluar, dah habis sembahyang zuhur, balik rumah, balik tempat kerja, pukul berapa asar? Pukul 4.30, pukul 5, nak pergi ke masjid lagi. Masya Allah. Tapi oleh kerana kita, maaf. Oleh kerana kita tak mengindahkan masjid kita, azan panggil hai, ya ala salah, mari datang salat, kita tak pedulikan panggilan Allah. Allah kata, kalau kamu dah tak pedulikan panggilan aku, tutup masjid. Tutup. Ini nampak tuan-tuan. Sekarang Allah tutup masjid. Dulu nak orang panggil semayang tak datang pun. Susah nak datang masjid. Seminggu sekali pun berat hari Jumaat. Kalau gitu tak payah datang masjid. Tutup semua. Itulah dia tuan-tuan. Allah, ini pun kelemahan kita, silap kita, dosa kita tuan-tuan. Ini semua yang kita nampak sekarang ni, balasan Allah ni untuk nak sedarkan kita bagaimana kita tak memberikan penghormatan sempurna kepada rumah-rumah Allah. Tapi orang yang hati itu melekat ke masjid, maka itulah orang yang akan duduk di bawah bayangan arash Allah. Dan yang keempat, rajulun da'at sumra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhaf Allah. Seorang yang dipanggil, dipelawa oleh seorang perempuan yang cantik, yang mempunyai keturunan yang mulia, mengajak dia nak buatnya zina, na'udzubillah. Kemudian dia kata, al-khafallah, aku takut pada Allah. Allahu Akbar. Inilah orang lelaki yang bertakwa. InsyaAllah tempatnya di bawah bayangan arash Allah yaumul qiyamah. Amin. Dan begitulah pula yang kelima, Ithnani tahabba fillah ijtama'a ala dhalik wa tafarraqa ala dhalik. 2 orang yang berhimpun kerana kasih sayang kepada Allah
dan berpisah pun kerana Allah Ta'ala. Ini orang ini akan duduk di bawah bayangan arsy Allah. Jadi kita yang datang ke masjid, ke majlis-majlis ilmu, majlis maulid Rasul, majlis-majlis zikir. Kenapa kau datang? Kita berhimpun, berkumpul kerana kasih kepada Allah. Jadi semua kita mempunyai niatnya sama kerana kasih pada Allah. Dan bila kita berpisah pun kerana kita menjalankan tugas masing-masing untuk menjalankan cari kerja kita, cari nafkah kita, untuk kembali tanggungjawab kita pada rumah tangga kita kerana perintah Allah. Dan begitulah orang yang seperti ini juga. Dan dia akan duduk di bawah bayangan arsy Allah. Sebab itu, kalau ada majlis-majlis zikir, majlis-majlis maulid, majlis-majlis ilmu, kita datang. Kerana itulah dia majlis yang tanda kasih sayang kita kepada Allah. Jangan malas, ya. Walaupun zaman sekarang kita tak boleh datang kerana keadaan COVID, tapi insya-Allah kita ikuti pengajian ini pun. Seolah-olah kita berhimpun roh kita. Jasmani kita berpisah jauh, tapi rohani kita semua bersama-sama. Sebab kita duduk dalam jasmani dan rohani. Roh jasmani dia terbatas. Tapi rohani dia tak ada batas. Dia boleh berhimpun di mana-mana pun dan hatinya bersama-sama. Seperti mana sekarang ini. Hati kita semua bersama-sama dalam mengikuti pengajian online ini. Roh kita semua bersama-sama. Mendengar dan mengetahui dan mendalami apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana kau himpunkan kami di saat ini dalam pengajian ini, himpunkanlah kami bersama-sama di bawah bayangan arasy-Mu, ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminu. Dan orang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekah dia, sehingga tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri pun tak tahu. Maknanya dia bukan buat kerana riak, kerana Allah Ta'ala. Maksud tangan kanan bersedekah, tangan kiri tak tahu. Tangan ini dua kawan yang sangat rapat. Sangat rapat, tapi tangan kanan bersedekah, tangan kiri tak tahu. Maksudnya sini, orang yang paling rapat kepada kita, isteri kita, adik-beradik kita, mak bapak kita, kawan kita, rapat kita, tapi kita bersedekah, dia tak tahu kita sedekah. Kenapa? Sebab kita bukan nak tunjuk-tunjuk, aku semalam sedekah lah, aku bagi masjid ni, aku bagi tak ada. Tak cakap siapa pun. Yang tahu hanya Allah dan Rasul, itu saja. Dan malaikat yang menuliskan amalan dia. Itulah dia, tuan-tuan. Itulah orang yang seperti ini, amalan dia yang dia buat kerana Allah, sedekah dia tu, maka dia duduk di bawah bayangan arasy Allah. Jadi sekarang ni kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita banyak peluang untuk nak bersedekah. Rumah anak yatim ada, madrasah yang nak dibangunkan, madrasah tahfiz, orang-orang yang susah, ya, yang di mana nak belajar duit tak ada, kita bersedekah. Kita sedekah. Habis ustaz, kalau kita sedekah ni, orang tahu macam mana ni. Tak apalah. Yang penting itu dalam hati itu lillahi ta'ala. Dan kita doa, ya Allah, terimalah sedekah aku ini sekali semata-mata ikhlas mencari keridhaan-Mu, ya Allah. Maafkanlah aku kalau ada timur riak, ujub dan sum'ah yang bukan tujuan aku ke situ. Ya Allah, ampunkanlah aku. Minta pada Allah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ketujuh, lelaki yang duduk sendirian kemudian mengalir air matanya kerana takut kepada Allah. Allahu Akbar. Dia duduk seorang-seorang diri, dia pegang tasbih dia baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenangkan dosa-dosa yang lama, mengalir air mata dia. Allahu Akbar. Nak mengalir air mata ni, tuan-tuan, bukan mudah, tuan-tuan. Orang menangis kerana hilang duit. Orang menangis kerana hilang kerja. Orang menangis kerana kena potong gaji. Orang menangis kerana orang lain fitnah dia. Tapi nak menangis kerana takut pada Allah. Mendengarkan hari kiamat. Mendengarkan azab kubur. Mendengarkan yaumul mahsyar. Ya Allah, macam mana diriku ni, ya Allah. Ampunkanlah aku. Allahu Akbar. Nikmat, tuan-tuan, bila dapat nangis ini. Ini satu nikmat. Sebab bila kita dapat nangis air mata kita, dapat rasa kesyahduan. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Allahu Akbar. Sebab itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan ni, kita cuba. Kita duduk di satu penjuru rumah kita tu, ambil satu tempat, one corner, jauh daripada anak-anak kita yang bising, cucu-cucu kita, isteri kita atau suami kita. Duduk sekejap dah 10 minit. Kenangkan, tadi aku dah dengar kuliah ustaz.
bagaimana waktu sakratul maut, bagaimana dalam kubur, bagaimana besok di yaumul mahsyar. Ya Allah, dosa aku banyak, amalan aku kosong, amalan aku banyaknya salah, amalan aku banyaknya riak. Ya Allah, bagaimana aku besok yaumul qiyamah. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, menangis air mata. Habis ustaz, kita susah lah nak nangis lah. Tak, kalau susah nangis, buat nangis. Macam mana nak buat nangis? Buat suara yang sayu, yang mengadu, macam orang meminta maaf dengan Tuhan dia. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, ampun. InsyaAllah nanti akan Allah Ta'ala campakkan perasaan sayu, sedih hatinya, dan dia akan mengalir air matanya. Tapi ikhlas kerana Allah, dan dia akan dapat rasakan. Itulah dia tuan-tuan, 7 golongan inilah yang akan dapat lindungan bayangan arasy Allah Ta'ala yaumul qiyamah, yang tidak ada bayangan melainkan hanya bayangan arasy. Tak ada rumah, tak ada shelter, tak ada kita kata tempat berteduh, tak ada satu pun tak ada. Yang ada hanya bayangan arasy Allah saja. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu diri kami bukan orang yang baik. Ya Allah, kami hamba yang banyak dosa. Ya Allah, kami banyak melakukan kesalahan. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu kami bukan orang yang layak duduk di bawah bayangan arasy-Mu. Ya Allah, tapi kami mohon padamu dengan rahmat dan belas kasihan-Mu. Kami mohon padamu dengan berkat syafaat Nabi SAW, dengan berkatnya para alim-alim ulama yang salihin dan awliyaikal muqarrabin. Kurniakanlah kami semua dapat berlindung di bawah bayangan arasy-Mu. Ya Allah, bersama-sama anak isteri kami, keluarga kami, adik-beradik kami, mak ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami. Izinkanlah kami semua dan semua mereka yang mengikuti pengajian ini online. Ya Allah, kurniakanlah kami semua dapat berlindung di bawah bayangan arasy-Mu, hari yang tidak ada bayangan melainkan hanya bayangan arasy-Mu. Ya Allah, terimalah permohonan kami dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Allah Ta'ala berfirman, kami akan bangkitkan semua mereka, kami akan himpunkan semua mereka. Falam nughadir minhum ahada, satu orang pun tak tertinggal. Semua akan dibangkitkan di yaumul mahsyar. Cuma bagaimana dibangkitkan, itu berbeza-beza. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Dan mereka yang mendapat lindungan bayangan arasy Allah, itulah orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Sebab bagaimana orang beriman nak menghadapinya hari yang sangat panas dan sangat huru-hara sekali di yaumul mahsyar. Maka diriwayatkan daripada hadis Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daripada ayahnya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim. Tidak ada bagi orang yang ahli, iaitu yang mengucap la ilaha illallah, wahsyatun, iaitu kesengsaraan dalam kuburnya. Wala yauma nusyurim, dan tidak juga kesengsaraan pada hari mereka dibangkitkan. Wa ka'anni bi ahli la ilaha illallah yanfaduna turab an ru'usim. Seolah-olah aku beserta dengan ahli la ilaha illallah, iaitu orang beriman, melepaskan ataupun menepis-nepiskan akan debu-debu yang daripada kepala-kepala kami. Iaitu bila bangkit di hari kiamat, kita keluar pada kubur. Bila keluar pada kubur, Nabi SAW pun kebas-kebaskan tanah-tanah debu-debu. Begitu juga ahli la ilaha illallah, kebaskan dia. Dia tak ada rasa kesusahan dalam kuburnya, dan tidak akan rasa kesedihannya, kesusahannya bila dibangkit yaumul qiyamah. Wa yaqulun, dan orang-orang yang beriman tu pun berkata bila mereka berangkit pada kubur mereka, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan daripada kami akan kesedihan dan kesusahan. Allahu akbar. Itu orang beriman. Orang beriman dia naik keluar pada kuburnya dalam keadaan yang menggembirakan dia. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anhum mub'adun.
mereka yang telah mendahului kami, iaitu orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan kebaikan, dan mereka itu orang-orang yang dijauhkan daripada kesengsaraan. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahas anfusuhum khalidun. Mereka tak mendengarkan akan susah payahnya, dan mereka dia mendapatkan apa yang mereka inginkan oleh nafsu ingin mereka, dan mereka kekal dalam syurga. La yahzanuhumul faz'ul akbar. Mereka tidak akan ditakutkan dengan kegemparan yang besar, kegemparan yaumul qiyamah, kegemparan bangkit di hari kubur, dari kubur. Wa tatalaqahumul malaikatu, dan mereka akan ditemui, disambut oleh malaikat-malaikat. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang kamu dijanjikan. Malaikat sambut orang mukmin bila keluar dari kubur, malaikat sambut. Ahlan wa sahlan, ya marhaban, masya-Allah. Macam kita sambut tetamu datang rumah, sila sila sila. Malaikat akan kata, sila sila. Inilah hari yang kamu dijanjikan oleh Allah. Allahu akbar, ya Allah. Kalau kami dapat sambutan para malaikat, hari saat kau bangkitkan kami daripada kubur kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah doa kami, ya Rahim, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauma natwis samaa katayyis sijil kutub. Itulah hari kami melipatkan, menggulungkan langit itu seperti mana kami menggulungkan kitab-kitab. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami jadikan makhluk pada saat pertama, itulah kami akan ulangi kembali. Maknanya manusia dilahirkan telanjang bulat, mereka bila dibangkitkan, mereka diulangkan balik sejarah mereka, dikeluarkan dari kubur mereka telanjang bulat, dan tidak berkasut berkaki ayam, dan tidak lagi bersunat. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Wa'dan alaina, satu janji daripada kami. Mana janji Allah akan kami lakukan juga. Tetapi bagi orang beriman, dibangkitkan dengan pakaian dan dibawa mereka disambut oleh para malaikat. Allahu Akbar. Berkata Ibrahim bin Isa Asy-Syukri, telah sampai kepada kami bahawa orang mukmin apabila dibangkitkan pada kubur mereka, maka disambut oleh dua malaikat. Salah satu malaikat itu membawa pakaian daripada baju baldu dengan wangi-wangiannya. Dan satu malaikat lagi bawa, kita katakan, gelas dengan minuman daripada syurga. Allahu Akbar. Yang satu bawa pakaian, yang satu bawa air minuman. Sila pakai pakaian syurga dan sila minuman air syurga. Allah. Itu bila dibangkit pada kubur saja, disambut oleh dua malaikat. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah. Jadikanlah kami pada golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dunia apa yang ada, tuan-tuan? Sekejap saja. Hancur sudah rumahnya. Hancur bisnes. Jangan fikir bisnes lagi lah. Jangan fikir wang ringgitnya tak ada apa lagi. Jangan fikir bank dia tak ada apa. Semua dah habis dah. Hancur dah. Yang ada ialah kita balik pada Allah. Semua kita akan balik pada Allah. Itulah hari yang betul-betul kebenaran, kejayaan, keselamatan. Itulah dia hari akhirat. Dunia tak ada. Dunia hanya tempat lalu jalan aja. Orang ni baguslah, kaya lah, berjaya. Sekejap aja. Yalah, kita tak salahkan mereka. Tapi itu semua sekejap. Tapi besok akhirat itulah yang sebenar-benar orang yang berjaya. Allah. Maka begitulah apabila mereka pun telah keluar pada kuburnya, maka malaikat pun siapkan baju daripada syurga dan dipakaikan wangi-wangiannya, kemudian dibagikan dia pakai. Dan kemudian satu malaikat lagi tuangkan air dalam gelasnya dan kemudian diberikan dia minum, dan dia tidak akan haus selama-lamanya sampai dia masuk syurga. Tak haus lagi. Allahu Akbar. Manakala orang-orang yang maksiat dan juga ahli derhaka dan orang yang tak beriman, na'udzubillah min zalik, Allah Ta'ala berfirman, wa man ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang tidak mengingati akan Allah, maka Allah Ta'ala jadikan teman kepadanya seorang syaitan, dan syaitan itu akan menjadi teman dia seterusnya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan syaitan ini yang menjadi teman dia akan menghalang dia daripada jalan Allah, dan mereka merasa mereka yang dapat hidayat. Hatta idza ja'ana qala ya laita
baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Apabila mereka tu ketika bangkit pada mahsyar yaumul qiyamah, mereka akan berkata, celaka, celaka. Sepatutnya kau ni jauh pada aku ni, syaitan ni, kawan aku ni biar jauh pada aku antara timur dengan barat. Nak buat apa lagi? Wala yanfa'akumul yawma idza zalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Tak ada gunanya lagi kamu nak buat penyesalan itu pada hari ini yang kamu sudah menzalimi diri kamu dan kamu semua berkongsi bersama-sama dalam azab syaitannya dan juga manusia yang mengikut nafsu syaitan. Dia jangan dia happy, dia gembira, dia tak semayang pun tak rasa susah hati, dia pakai pakaian menjolok mata pun dia rasa tak susah hati, dia senang, dia berbangga, dia bermegah dengan kecantikan dia, dengan kekayaan dia. Tapi besok semuanya menyesal, tak ada gunanya. Maka kami sebutkan, sebagaimana kata Imam Ibn Kathir sini, kami sebutkan dalam tafsir bahawa orang kafir itu apabila dia bangun daripada kuburnya, maka ambillah syaitan yang telah bersama-sama dia tu, pegang dia. Maka syaitan ni tak lepaskan. Sama-sama dia. Dan dicampak kedua-dua mereka itu dalam neraka. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Allah masturna. Ya Allah, ya Tuhan, lindungilah kami dan anak cucu kami, kan semua zuriat-zuriat kami daripada terikut dengan nafsu syaitan. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami, zuriat kami semua orang yang beriman, yang bertakwa, yang Kau kasihi. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan begitulah waja'at kullu nafsim ma'a sa'iqun wa syahid. Dan datanglah setiap orang dengan saksinya. Saksinya iaitu siapa dia? Kalau malaikat, saksinya syurga. Kalau syaitan yang menjadi teman dia, maka dia sama-sama dengan syaitan jadi saksinya. Alqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Allah perintahkan kepada para malaikat, campakkan kedua mereka itu. Alqiya, campakkanlah kedua mereka itu. Fi jahannama, dalam neraka jahannam. Kulla kafarin ani, semua orang yang kafir, yang degil-degil itu. Allah. Na'udzubillah mazik. Allah masturlah. Dan demikianlah dia, orang-orang yang takabur dalam masa hidup dunia dia. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalul zarri fi suwarin nas. Orang-orang takabur yang besar diri, yang rasa megah dengan kekayaan, dengan power dia, dengan dia punya kedudukannya, dengan pangkat dan nama dan segala-galanya. Mereka dibangkitkan di atas pada mahsyar sebesar semut kecil halus dalam bentuk manusia. Manusia kecil. Dan dipijak-pijak oleh orang-orang di pada mahsyar. Na'udzubillah. Ya'luhum kullu syai'in minas sigar hatta yadkhulu sajanana fi jahannama. Mereka dipijak-pijak. Walaupun pada budak-budak pun pijak-pijak. Mereka jadi halus macam semut. Orang tak nampak. Dia pakai nanti. Orang pijak dia. Kat dunia kau sombong. Kat dunia kau besar diri. Kat dunia kau rasa kau yang berkuasa. Kau boleh buat apa kau suka. Ni jam, kau rasalah. Besok dia pada mahsyar dipijak-pijak oleh manusia. Nah, kemudian dimasukkan dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min zalik. Kemudian api neraka akan mengatasi mereka. Dan mereka akan diberikan minuman daripada tanah-tanah khabal, iaitu yang busuk. Dan daripada nanah-nanahnya ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Nanah-nanah orang-orang neraka. Orang neraka yang kena azab. Orang-orang zina yang kena azab. Benana-benana keluar. Air nanah tu bagi minum. Kau minum. Itulah dia. Orang yang sombong takbur. Ini jam dia sedap dengan dia punya minuman. Sedap dengan rumah dia. Sedap dengan kenderaan dia. Besok rasalah dia. Na'udzubillah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jauhkanlah kami daripada sebab sombong dan takbur, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab-azab yang Kau telah sebutkan, ya Allah. Kami beriman dengan janji-Mu. Apa yang telah Kau sebutkan dalam ayat-Mu adalah benar. Apa yang telah disampaikan oleh Nabi kami adalah benar. Apa yang telah didengarkan kepada kami oleh alim-alim ulama adalah benar. Ya Allah, kami beriman dengan sekalian janji-Mu. Bahawa mati adalah benar.
bahawa alam kubur adalah benar, hari kebangkitan adalah benar, neraka adalah benar, syurga adalah benar, jembatan Siratal Mustaqim adalah benar. Ya Allah, selamatkanlah kami, ibu bapa kami, datuk nenek kami, anak cucu kami, adik-beradik kami, keluarga kami, dan sekalian murid-murid kami, sekalian mereka yang mengikuti pengajian kami online ini. Ya Allah, selamatkanlah kami semua dari azab-Mu, Ya Allah, daripada azab dunia sampai azab akhirat, Ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami, kurniakanlah kami kesabaran dalam hidupan dunia sementara ini, jauhkanlah kami daripada tertipu dengan hidup dunia ni, Ya Allah. Maafkanlah kami sekalian ketelanjuran kami yang dahulu, yang kami dalam keadaan bodoh dan jahil. Maafkanlah kami, Ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Terimalah doa kami, dan demikianlah ibu ayah kami, datuk nenek kami semua. Selamatkanlah kami dan mereka semua daripada azab-Mu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Masa sungguh cemburu kepada kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, apa kita nak buat? Itulah dia. Masa sangat terbatas. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, semua manusia dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Melainkan orang beriman dan beramal salih. Wa tawassaw bil haqq. Dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr. Dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita sayang adik-beradik kita, beritahu mereka apa yang akan berlaku pada manusia di Yaumul Mahsyar. Kita sayang pada saudara-saudara kita, teman-teman kita, beritahu pada mereka. Bukan dunia semata-mata. Dunia ni hanya sekejap saja. Susah-susah dunia tak ada sama seperti susah di akhirat. Susah di akhirat amat dahsyat sekali. Allah, ya Allah. Tapi siapa yang Allah berikan hidayat, dialah yang akan dapatkan manfaat. Itu semua terserah kepada Allah. Kita hanya wajib sampaikan saja. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kalau diizin Allah panjang umur, kita akan sambung lagi dalam pengajian kita, ya, dalam pada insya-Allah pada esok pagi, esok petang. Malam ini kita tidak ada apa-apa pengajian. Jadi dengan itu insya-Allah kita akan sambung lagi dalam pengajian besok petang. Buku-buku fikih setengah dah dapat, ada lagi setengah belum dapat. Yang mana belum dapat, sabarlah ya, sebab kita ni tengah menghantar ke rumah demi rumah, ya. InsyaAllah pada minggu depan ni, ialah minggu terakhir, semua orang akan dapat buku fikih yang telah diorder. Mereka yang nak order second batch, itu kita terima. Tetapi insyaAllah kalau sudah cukup jumlah minimumnya, dalam 50 orang, baru kita boleh buat order, ya. Kalau 1-2 orang, kita belum boleh buat order. Tapi mereka kena buat pre-order dulu, order dulu, ya. Mana kita kumpulkan, baru kita akan buat order daripada Indonesia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf banyak dalam penyampaian saya kalau ada tersilap kata terkasar bahasa. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini ialah akhir bulan Muharram, besok masuk 1 Safar. 1 bulan Safar, kemudian masuk 1 Rabiul Awal, tanggal 18 hari bulan Oktober. Daripada malam 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal, kita akan ada program Maulid, dan insya-Allah kita akan keluarkan iklan kita dalam FB. Dalam FB saya TM4 Travel. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang nak berkongsi penganjuran majlis maulid itu, tuan-tuan boleh hantarkan kepada FB ataupun kepada PayNow yang tuan-tuan pernah hantarkan waktu mengorderkan buku, dan kemudian tuan-tuan tuliskan maulid. Jadi kami tahu ini untuk maulid. Yang nak membuatkan derma untuk madrasah tahfiz, ya, madrasah anak yatim sebagainya, pun boleh juga hantar kepada kita punya PayNow yang kita sebutkan tadi, dan tuliskan iaitu madrasah tahfiz, umpamanya madrasah anak yatim, ya. InsyaAllah kami akan salurkan. Baiklah tuan-tuan, sampai situ saja untuk kita petang ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan kita baca istighfar, Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil 'azim. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mari kita baca salawat pada Nabi SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian saja dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.